Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita dapat bersama dalam sesi kuliah maghrib menggunakan kitab Halal dan Haram dalam Islam Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kitab Al-Halal wal Haram. Bagi kitab yang tebal ini muka surat 154. Sambungan di bawah tajuk perhiasan, pakaian dan perhiasan. Kita dah baca minggu lepas pakaian wanita muslimah tu macam mana, syarat-syarat menutup aurat yang dikatakan menutup aurat tu macam mana, kita dah baca. Jadi malam ni masuk pula halal haram berkaitan dengan penyerupaan. Arab kata tasyabbuh. Tasyabbuh. Penyerupaan antara siapa? Lelaki dengan wanita, lelaki dengan perempuan, lelaki menyerupai wanita, wanita menyerupai lelaki. Itu tasyabbuh. Penyerupaan lelaki dengan wanita dan wanita dengan lelaki. Serupa dari segi apa? 69. Tengok kat bawah, orang Bali kata footnote. Sini panggil apa? Haji Syarif tak mai ya? Haji Syarif tak mai. Lama mereka kata sebelum PKP ni. Tak apa sihat, kena pergi ziarah Pak Cap, pergi ziarah dulu. Nah, ada maklumat apa beritahu saya. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tengok di bawah footnote. 69 dalam buku hukum penyerupaan. Ada kitab lain. Nah, rujukan. Menurut Islam menyebut dalam hukum penyerupaan, menurut Islam menyebut dari segi fiqh hanya bermaksud seorang perempuan yang menyerupai lelaki atau sebaliknya, atau lelaki menyerupai perempuan dalam perkara-perkara berikut. Serupa dari segi mana? Perkara-perkara berikut. Yang pertama dari segi pakaian. Maknanya lelaki tak boleh pakai pakaian wanita dan wanita tak boleh pakai pakaian lelaki. Bila pakai tasyabbuh. Bila lelaki pakai pakaian wanita jadi tasyabbuh, serupa. Bila perempuan pula ataupun wanita pakai pakaian lelaki, tasyabbuh pula, jadi lelaki. Maka mana-mana pakaian yang dikhususkan untuk perempuan, lelaki tak boleh pakai. Dan mana-mana pakaian yang dikhususkan untuk lelaki, perempuan tak boleh pakai. Tapi mana-mana pakaian yang umum, lelaki pakai pun boleh, perempuan pakai pun boleh, hak ni tak apa. Ada faham Pak Cak? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, lewat tak boleh rakam lah. Awal. Baik, contoh pakaian hak khusus untuk lelaki, baju Melayu. Tu aja.
Maka baju Melayu tu perempuan tak boleh pakai. Kalau dia pakai jadi menyerupai, bila serupa hukum dia haram. Pakai dalam rumah boleh, dalam rumah tak boleh. Dia bukan kira dalam rumah, kalau rumah. Di mana-mana sahaja. Hak khusus untuk lelaki, perempuan tak boleh pakai. Baju kurung. Baju kurung untuk siapa Pak Cak? Pondan. Hai. Untuk perempuan lah baju kurung. Kan? Lelaki tak boleh pakai sebab baju kurung khusus untuk perempuan. Lelaki pergi pakai buat apa? Tapi ada negeri dia sebut baju kurung. Tak apa, itu negeri. Dia sebut baju kurung tu, baju Melayu dia sebut baju kurung. Tak apa lah segi sebutan, tapi baju Melayu tu lah, tak apa. Yang saya sebut kurung ni hak perempuan tu. Kita lelaki tak boleh pakai. Pergi berlakon pun tak boleh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak boleh. Ni siapa-siapa jadi cikgu ni kena cerdik juga beragama. Apa-apa pun kalau kita tak pasti, tanya ustaz lu. Ustaz jengkreng kan ada, telefon je. Dia boleh buat pentomen. Pak Cak tahu pentomen? Bukan postman, pentomen. Tahu tak? Apa dia? Buat budak-budak berlakon pentomen biasa. Kalau rendah sekolah mendengar. Buat berlakon. Dulu pun saya cerita dah ni, sebab hak tu cerita yang sama tidak boleh lari. Hadis mutawatir. Dia tak lari, siapa cerita pun sama. Nah. Berlakon apa dia, satu lakonan Dang Anum. Pak Cak kenal siapa Dang Anum? Kenal Dang Anum? Kenal? Tak kenal? Jengkreng. Dang Anum ni kalau Pak Cak nak tengok, Pak Cak tengok filem Sultan Mahmud Mangkat di Julang. Tengok. Tak juga. Pak Cak tahu apa? Sultan Mahmud Mangkat di Julang, tengok. Siapa hero dia? Nodi Ahmad. Nodi Ahmad. Nah, Dang Anum tu isteri dia Laksmana. Nah, bila dia keluar pergi perang dengan Lanum dan sebagainya, isteri dia tu mengandung. Mengandung. Suatu hari seorang dia lelaki petani bawa buah nangka, nak pergi pada Sultan Mahmud. Dia nak, memang buah tu buah yang Sultan punya. Tapi dia bila tengok buah nangka perempuan, dia ada mengidam, meleleh yang dia minta. Tak nak bagi, minta, tak nak bagi, minta, tak nak bagi. Akhir sekali bagi juga. Tapi dia ambil isi, dia tutup balik. Bodoh juga tutup balik. Ambil isi, dia punya kulit pak balik. Dia kan ajar tahu. Pergi istana kena. Tak apalah. Dang Anum tu dia akhirnya dipelah perut dia oleh Sultan Mahmud. Sebab apa? Makan buah nangka milik Sultan. Nak cerita budak-budak ni berlakon, hak jadi Dang Anum tu lelaki aja. Budak lelaki. Dia pakai baju kurung, kepala otak dia. Pakai baju kurung buah bantal pula, hak mengandung. Boleh tak? Boleh apa? Pak Cak ngaji mana? Mana boleh? Berlakon pun tak boleh, tuan-tuan. Boleh kan nu, Raja Lawak jengkreng api. Malas sebut nama lah, tuan-tuan faham lah. Raja Lawak, hak menang tu siapa? Berlakon jadi perempuan juga, pakai baju kurung juga. Bukan sekadar buah bantal, bubuh nasi lemak tu. Puak ni hampa dapat 100,000 pun tak padan. 100,000 menang. Nah, berlakon Raja Lawak oleh kerana lawak menang. Tak padan nak bayar dosa jadi perempuan, pakai baju kurung. Banyak sikit, tuan-tuan. Tak boleh. Kain batik siapa? Untuk siapa kain batik? Batik Jawa siapa pakai? Dia bukan tahu kain batik. Kain batik tahu? Tak tahu. Kain batik untuk perempuan. Biasa batik terkenal batik Jawa kalau kat belah nu. Sini tak tahu 3 serangkai kot. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, siapa pergi Sarawak dia akan borong batik lah di nu. Di Indonesia sempadan tu memang murah, tuan-tuan. Serikin
Lupa aku ni lama tak boleh. Nah, kain batik untuk perempuan. Lelaki pakai kain apa? Pelikat, orang Bali panggil sebidang. Kain pelikat, kain sebidang untuk lelaki, kain batik untuk perempuan. Kita tiba-tiba pakai kain batik, pernah pakai tak? Pernah tengok muka macam pernah pakai? Mana boleh? Kain batik khusus untuk wanita, kita tak boleh pakai dalam rumah pun tak boleh. Tak jahat. Jenis-jenis khususnya duk melawak main. Nah, tu ingat, tu contoh saya bagi. Mana pakaian yang khusus untuk wanita, lelaki yang pakai haram. Dan pakaian yang khusus untuk perempuan, untuk lelaki, perempuan jangan pakai. Hak kalau dua-dua boleh pakai tu tak apa. Tuan-tuan, kemudian semat yang dirahmati sekalian, anak lelaki pun pakaian tu, perempuan pun pakaian tu juga, tidak ada tasyabuh apa-apa, hak tu tak kisah. Nah, baik. Itu maksud tasyabuh dari segi pakaian satu. Yang kedua, dari segi perhiasan. Jadi kita kena mengaji pula, kita tak masuk lagi dah, tak apa saya sebut dulu lah. Kita akan masuk, tapi sebut selalu dah. Cuma nak mengaji sahaja. Kita tahu dah, tak tahu berat fardu ain kita ni. Perhiasan yang lelaki boleh pakai apa dia wajib? Lelaki boleh pakai perhiasan apa dia? Cincin saja. Itu pun cincin perak. Emas tak boleh, suasa tak boleh atas pendapat yang sahih. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian, makna perhiasan kita hak lelaki ni satu saja, iaitulah cincin. Mana selain daripada itu, subang, rantai, gelang tangan, gelang kaki, lagi apa lagi? Habis tak? Habis. Yang tu khusus untuk wanita. Mana-mana lelaki yang memakai gelang, yang memakai rantai, walau sama ada dia emas ke, sama ada dia perak ke, sama ada dia suasa ke, tak kira, hukum dia haram. Sebab apa? Tasyabuh. Ingat tasyabuh. Sebab itu kita di segi pendidikan sejak daripada awal, jangan didik anak lelaki pakai gelang, jangan didik anak lelaki pakai rantai. Saya duk tengok ada ayah-ayah jenis tak mengaji lah, tuan-tuan. Kalau mengaji dia tak pakai rantai. Ni kira lelaki muslim. Hak jenis non muslim saya duk kira dengan depa. Depa bukan ikut hukum agama. Biar kat dia. Kita hak Melayu muslim ni ramai juga yang memakai rantai. Pak Cak tengok lelaki pakai rantai, Pak Cak rasa macam mana? Rasa macam mana? Nah, ada rasa apa? Lelaki pakai rantai, Pak Cak tengok ada rasa apa? Tak tahu, saya pun tak pandai nak tengok rasa apa tau. Ponang ke apa dia ni? Dia lelaki sebab apa dia pakai rantai? Tak sesuai dengan tubuh dia, hak macam Undertaker. Tubuh Undertaker pakai rantai jengkreng tu. Orang Bali kata tak matching. Sini panggil apa? Sesuai. Oh, berat, tuan-tuan. Tak apalah dia pakai rantai. Anak hak 3 tahun rantai juga. Bapak borek anak rintik. Macam tu lah. Kejahilan akan mengikut keturunan dia. Bapak jahil, anak jahil. Kalau anak tu tak mengaji lah, tuan-tuan. Kalau anak mengaji nanti, anak akan jadi cerdik. Bapak jahil, anak wajib menegur bapak dia. Kembali semula kepada hukum yang asal. Nah, jangan didik anak pakai rantai, tak boleh. Nak boleh pakai pun hanya cincin sahaja. Nah, nanti bila besar dia tahu dah, dia tak pernah pakai apa. Sejak dia kecil, bila dia dewasa dia tak teringin pun nak pakai rantai. Dia tak teringin pun nak pakai gelang. Sebab apa? Ini semua perempuan. Aku lelaki jati, aku takkan pakai perhiasan wanita. Haram pakai. Sebab apa? Tasyabuh. Baik. Tengok, kalau dia tengok tu tegur-tegur lah. Nah, kalau nampak boleh tegur. Kalau nampak tak apa boleh, jangan tegur. Cuma kita benci dalam hati kita ada 3. Iza man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Nah, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman.
Sesiapa sahaja dalam kalangan kamu yang melihat kemungkaran, pakai rantai mungkar bagi lelaki, pakai gelang mungkar bagi lelaki, haram, tak boleh. Siapa aja melihat kemungkaran, contoh hak ni, contoh bab ni, bab lain pun sama, apa-apa bentuk kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, dia kena ubah dengan tangan, ubah dengan kuasa maksudnya. Makna kalau anak dia ambil rantai tu, lempak buang tu, ubah dengan tangan. Macam tu. Kalau dia dia majikan, dia buat undang-undang, tak lelaki tak boleh pakai rantai datang pejabat. Luar pejabat hampa punya pasal. Jabat aku jaga ni, tak boleh pakai rantai. Siapa pakai, potong gaji, boleh tak? Mana boleh potong gaji? Ada kena buat kod lain lah, tuan-tuan. Tak boleh. Dia sebagai bos majikan bertanggungjawab. Sebab tu bos-bos ni dia kena panggil sekali-sekala, ustaz pergi buat kuliah. Di pejabat banyak jabatan dia buat kuliah. Dia nak mengajak tak reti. Dia bukan ustaz, baru nak start. Banyak kemungkaran berlaku di tempat dia, dia nak tegur pun tak pandai. Panggil ustaz buat ceramah. Jemput staff dia, mari kita mengaji. Kita nak pergi masjid pun tak sempat ni. Kita di sini kita buat ahad ke apa-apa yang sesuai, setengah jam sudah, 40 minit sudah. So kurang-kurang dia usaha buat majikan tu, sebab dia akan menanggung. Semua tu di bawah dia, dia ada kuasa di pejabat dia, maka dia kena ubah dengan tangan. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, siapa tak boleh buat, letak jawatan sebagai majikan. Majikan dulu, tengok tubuh majikan ni, Pak Jat majikan dulu. Ingat senang nak jadi ketua ni. Bahu kita ni berat. Tuan-tuan, tak mampu dengan lidah. Lidah kita tak mampu, ajak orang lain tolong nasihat. Kita tak pandai, ajak orang tolong nasihat. Tak boleh juga hati. Hati benci, aku benci pakai rantai. Benci aku. Benci sudah. Bila benci tak minum sekali lah Pak Jat. Hati benci, belanja minum kepala otak hang. Dah benci tengok muka pun tak nak. Benci aku. Macam tu benci. Makan sekali dok, minum sekali dok, panggil kenuri pun tak gi. Balita tak gi. Faham? Tu benci. Ni benci apa? Panggil tahlil, maghrib tak main masjid, pergi sana dah. Siapa dia? Tu imam. La ilaha illallah. Orang tanya tu imam mana, malam ni tak ada. Tu imam ada tahlil. Tak datang masjid. Tahlil tu sunat, jadi imam tu wajib. Dia jadi imam kan? Tu tak? Tahlil tu kan wajib pun, sunat. Hak lain kata bid'ah apa dah? Harus. Sunat marah pula, harus. Kalau tidak ada unsur-unsur yang boleh menyebabkan dia jadi bid'ah. Tuan-tuan, tapi kewajipan dia jadi imam tu wajib, sebab dia dilantik di imam, dia dibayar allowance untuk jadi imam. Tiba-tiba dia pergi tahlil, tinggal orang lain. Tu bila jadi imam. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian, tak boleh. Datanglah masjid dulu. Lain kali nak buat tahlil, buat lepas isyak lah. Jangan buat lepas maghrib. Orang nak mengaji kuliah, bila kita buat lepas maghrib, hak jiran-jiran kita kaki masjid nak pergi kuliah pun nak pergi salah, tak pergi salah, jadi semua serba salah. Tu Pak Jat. Kalau jiran Pak Jat buat tahlil lepas maghrib, Pak Jat nak main kuliah ke nak pergi rumah dia? Semua salah. Jangan buat tahlil lepas maghrib, buat lepas isyak. Lepas isyak bakat pergi lah. Pesan tu imam lepas isyak. Kita nak pesan bahawa kita kaki masjid dia tu malam tu kita tak boleh mai, sebab kita nak kena tunggu di rumah. Pesan tu imam malam ni lepas isyak pergi masjid rumah saya untuk tahlil. Tu imam pesan, ustaz malam ni kami ada jemputan tahlil, malam ni kuliah sampai isyak, ustaz berhentilah. Tak apa. Tu kan bayar. Nak mudah lagi buat, kalau kita lepas isyak ada orang tak pergi, sebab apa Jat? Lepas isyak orang tak pergi sebab apa? Orang tak makan malam. Macam Pak Cak tak makan malam. Pak Cak dia makan last dia pukul 7, betul tak? Lepas 7 dia tak makan dah, pantang tok nenek. Nyawa Cak. Kita tahlil malam tak pergi dah. Nak kena kambing pula jengkreng, tak pergi. Nak bagi selamat, nak bagi orang pergi buat lepas asar, tuan-tuan. Lepas asar buat. Tak kacau apa-apa. Lepas asar kita balik sah, datang masjid, maghrib, kuliah, tak ada hal. Lepas isyak balik, tak ada apa, balik rumah. Tu wajah clear.
Sarawak, Kuching, Sarawak, tahlil lepas asar. Aku 11 tahun di sana. Tahu tuan-tuan. Di segi itu dia bagus. Mana? Dia tidak ganggu, tak kuliah, tak ganggu orang tak makan malam apa. Dia buat lepas asar. Lepas asar memang kita makan pun. Nah, kita biasakan makan sebelum maghrib. Begitu. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Pak Cat, lain kali lepas asar jangan lupa jemput jengkreng. Ya. Okey, masuk balik. Tak apa, biar pergi dia pergi ke atas kata tak apa, biar pergi. Janji ilmu sudah. Yang ketiga, percakapan dan suara. Percakapan suara. Makna aku lelaki tu, hello, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tu lelaki. Perempuan, hello, Assalamualaikum. Perempuan. Betul tak? Betul tak? Tiba-tiba lelaki, hello. Tak boleh. Lelaki buat suara perempuan tak boleh. Perempuan buat suara lelaki tak boleh. Tasyabuh, penyerupaan, hukumnya haram. Perempuan, dia bila jadi pejabat, biasa perempuan nak angkat telefon. Betul Pak Cat? Kalau Pak Cat telefon mana-mana pun, siapa angkat telefon? Siapa angkat telefon? Perempuan. Perempuan hak juru angkat telefon ni, jabat ni, dia kena bercakap macam dia bercakap biasa. Dia tidak boleh melunakkan suara dia lebih daripada orang lain. Tak boleh. Cakap biasa-biasa, tapi bila dia angkat telefon, hello, oleh bunyi. Hukum dia haram. Kenapa buat macam tu? Boh suruh, boh jengkreng habis. Ingat boh no. Apa yang suruh dia buat suara lunak itu? Sebab apa? Nak tarik pelanggan. Hoi, tak boleh. Dia angkat suara hak dia duk cakap biasa. Dia tak boleh menggunakan suara lebih lembut daripada dia bercakap dengan suami dia. Dengan suami, hey! Dengan orang lain, hey! Berat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, suara tak boleh ubah. Laki-laki, perempuan-perempuan. Puak-puak ni kalau terkejut dia keluar. Dia cakap slow je, lembek-lembek. Kereta tu silat pergi langgar ni batu. Suara keluar. Tadi suara perempuan ada terkejut, keluar suara lelaki. Dia kontrol sebenarnya. Suara asal dia masih ada, betul? Hantar mana? Dia kan boleh terkejut, keluar suara jantan. Tengok filem apa dulu? Filem apa? Hak kata, tulimban. Tulimban. Keluar suara lelaki. Tengok. Tu zaman-zaman Oz dulu, Mr. Oz. Zaman tu aku tengok lah filem masa tu. Dan ni aku tak tengok dah. Jangan tanya. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi suara tak boleh kita tukar. Yang lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Mereka ni kadang membuat satu pembedahan, menukar peti suara. Hak nak jadi pondan ni, hak lelaki tu tukar bagi suara jadi perempuan. Hukum dia haram. Gaya berjalan dan gerak badan, tak boleh jalan macam perempuan, hak lelaki. Dan perempuan tak boleh jalan gaya lelaki. Petasyabuh. Yang kelima, mengubah bentuk fizikal badan. Hari ini dengar cerita dia tu tukar dah. Dia dah ubah jadi lebih mantap lagi. Siapa dia? Jangan sebut nama. Saya kena potong pula. Guna Kim Master, potong tadi Kim Master. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baru tajuk masuk lagi. Masuk. Nabi SAW mengisyaratkan bahawa perkara yang dilarang dalam Islam ialah kaum wanita memakai pakaian lelaki, dan begitu juga sebaliknya. 70-71 tengok bawah pula. Main baca nota kaki mana ni. Al-Imam Az-Zahabi berkata, apabila wanita memakai pakaian yang dipakai oleh lelaki dan berlagak seperti seorang lelaki dengan pakaiannya yang serba sempit, yang kelihatan jelas badannya, maka yang sedemikian itu dia sudah menyerupai lelaki dan dia sudah berhak menerima kutukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Kutukan tu bahasa kita, bahasa Arab laknat.
Dan kutukan itu akan menimpa juga suaminya. Berat. Isteri hak pakai tak tutup aurat, pakai baju ketat, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suami dia terlaknat juga oleh Nabi dan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa? Baik, jika dia yang menyuruh isterinya berpakaian seperti itu, tu dia yang suruh. Iaitu aku tak suka hang pakai jubah labuh-labuh, pakai tudung labuh. Hang tak payah pakai jubah, pakai baju ketat, pakai seluar jin. Tudung pakai singkat-singkat sudah. Dia suruh. Dia juga masuk dalam kutukan itu. Ataupun dia rela isterinya berpakaian seperti itu. Isteri pakai ketat, isteri pakai tudung tak labuh, pendek. Kita rela, tak kata apa pun. Kena sekali. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Dan tidak mencegahnya. Awak tak erti. Sebab seorang suami wajib berusaha untuk meluruskan, yakni memperbetulkan isterinya supaya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhkannya daripada melakukan dosa dan maksiat. Orang tanya balik, sebab apa suami kena? Sebab apa bapa kena bila anak tak ikut syariat? Sedangkan Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Makna hang buat hang tanggung sendiri, bukan aku. Mana kalau isteri buat, isterilah tanggung, kenapa suami kena tanggung? Kalau anak buat, anaklah tanggung, kenapa bapa kena tanggung? Kenapa? Quran kata tak, manusia tak akan tanggung dosa orang lain lah. Yang tanggung sendiri-sendirilah. Ya. Tapi dalam urusan suami isteri, urusan anak dan bapa, dia tanggung, wajib dia menegur, wajib dia meluruskan orang-orang di bawah tanggungan dia. Sebab tu dia juga menanggung dosa. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, kena tegur. Isteri kita hak raga-raga tu kena tegur. Dan kita sekali sanggup lah, baca. Sanggup nak terjun sekali dalam Jahannam. Tak sanggup. Jadi tegur dia buat tak erti juga. Tegur tak erti juga. Nama dia nusyus. Kita ulang mula nusyus tu. Dia berpakaian tak betul, kita tegur dia. Dia buat tak erti, dia marah kita pula. Hang ni kolok. Tu duk pergi ngaji dengan ustaz sangat. Mengaji lah. Marah orang ngaji. Tengah duk pergi masjid ni jadi warak dong wabarkum. Kita boleh kata itu. Warak. Tengah duk mengaji jadi warak. Nak tegur sana salah, sini salah. Dulu tak apa pun. Dulu lain, jahil. Lah dah mengaji, kena sampai. Dia tak nak terima, dia lawan kita, nama dia nusyus. Nasihat lagi nusyus nama dia. Tak pakai juga, tinggal tempat tidurnya. Tak buat berdosa, tinggal tempat tidur. Makna jangan bersama dengan dia dalam tempoh yang tertentu. Biar pergi terkontang-kanting. Buat tak erti juga. Maka pukul dia. Pukul dengan apa Pak Cak? Buluh 5. Pukul dengan perca-perca kain, dengan apa-apa yang tidak melukakan, tidak melebamkan, tidak merosakkan kawasan-kawasan tubuh. Pukul sebagai mendidik sahaja, nak bagi dia rasa hati. Sebab kita setakat nikah dengan dia tak pernah pukul. Pak Cak setakat nikah dah ni berapa kali pukul bini. Kan bini pukul Pak Cak. Bila kita tak pernah buat, bila kita ambil kain piak bagi pun dia rasa hati, rasa dah hati dia. Nah tu tujuan nak bagi rasa hati. Kita pukul dia tak hati juga. Maka Islam suruh kita cerai. Sunat menceraikan isteri, bukan wajib. Sunat menceraikan isteri yang nusyus. Baca, sampai tahap tu kita duk pegang buat apa lagi dah. Sebab dia tu menyebabkan kita dosa sama. Maka buang yang tu, menikah baru. Nikah dengan siapa Pak Cak? Ustazah. Boleh ustazah raga pula dah. Ustazah raga. Macam mana? Jengkreng pula. Tuan-tuan, bahaya. Okey. Itu cara dia. Kena buat. Sebab kita duk kena sekali dulu, kita tak kena tak apa.
Tapi kalau kita tak kenal pun dia bini kita kan, takkan kita sanggup tengok dia masuk neraka. Cuba atas dunia ni ambil api bakar bini apa ni ya? Balik malam ni buat. Sanggup. Kalau rumah terbakar, pakcik nak masuk, kalau bini duduk dalam, kau tak masuk pakcik. Kalau anak kita akan masuk punya. Bomba tak boleh, nak masuk juga. Sebab selama anak terbakar atas dunia tu. Tak sanggup dah tengok anak gentung. Allah. Satu keluarga 5 orang anak gentung. Habis rumah tengok gentung, habis pensan dia. Tak sanggup. Tak nampak rupa dah. Tu api dunia. Takkan kita sanggup nak tengok dia gentung dalam api neraka esok. Nah, sebab tu kena memang payah lah tuan-tuan. Payah. Kita kena bengis sikit lah. Walaupun kita jenis lembut, tapi di segi tanggungjawab kita kena keras. Nah, kena keras, kena ada disiplin lah. Tidak dia katok kepala kita. Baik tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Habis 70-71 maksud dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, Abu Daud dan Majah dan Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Baik, sesungguhnya bahaya yang menimpa kehidupan dan bala bencana yang terbawa-bawa ke dalam kumpulan ialah tingkah laku manusia yang menyalahi fitrahnya dan perlakuan jahat di luar tabiat manusia. Jika seorang lelaki menyerupai sikap seorang wanita dan wanita menyerupai sikap lelaki, maka pada waktu itu akan berlakunya keruntuhan moral di kalangan manusia. Ini berlaku lah ni. Nah, itu nama dia keruntuhan akhlak. Moral tu untuk non-Muslim. Kita Islam ni keruntuhan akhlak. Sebab itu non-Muslim dia ada pendidikan moral. Nah, Muslim dia pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam tu ada adab dan akhlak. Adab dan akhlak dia ada situ. Saya pernah mengajak non-Muslim masa di Sarawak, di Kedah ni dah lah. Di Sarawak mengajak non-Muslim. Nah, campur sekali ya, tuan-tuan. Saya mengajak, pendidikan Islam saya mengajak, kemudian saya mengajak pendidikan moral. Kebanyakan anak murid saya Iban. Nah, Sarawak, Iban. Dia punya penduduk asal dia ialah Iban. Saya mengajak dia. Tapi ada juga dalam kalangan anak murid saya ni yang masuk Islam. Saya jumpa mereka di Jakim, mereka masuk Islam. Alhamdulillah. Nah. Baik, tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi SAW mengira bahawa orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat serta diaminkan oleh para malaikat ialah lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. La'anar Rasul al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa birijal. Itu hadis. Nabi melaknat lelaki menyerupai perempuan dan Nabi melaknat perempuan menyerupai lelaki. Habis bab tu. Nah. Masuk yang kedua pula. Tengok dia buat contoh-contoh penyerupaan. Sesungguhnya Nabi SAW melarang lelaki memakai pakaian yang berbelang-belang. Tu dia. Baju belang aja. Kuda belang tak apa. Baju belang. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu katanya. Tuan-tuan jangan terkejut tau. Hak tak pernah mengaji jadi terkejut nanti. Rupanya tak boleh. Tu dia. Nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhattumi bizzahabi wa an libasil kisi wa an libasil muasfar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangku memakai cincin emas. Tu kita maklum, pakaian yang diperbuat daripada sutera, kita dah maklum dah tu sebelum daripada ini, dan memakai pakaian yang berbelang-belang. Pajak terkejut. Baju belang kena buka, buang belang ni, bakar buang. Baik, rujuk kitab satu lagi dia tulis apa? Pak Long, kitab satu lagi tulis apa? Tu Pak Long duk pegang tu, kitab lain ni, kitab lain. Dia tulis apa? Asfar. Nah, asfar di kalimah muasfar tu lah. Ain sa fara, asfar. Asfar
dalam bahasa Arab, asfar ialah satu pokok sejenis tumbuhan yang dijadikan dye, pewarna untuk mewarna kain. Ada warna kuning kunyit dia panggil, dan merah yang sangat merah, tu mu'asfar, bukan belang. Ni salah penterjemahan sebenarnya. Tu saya kata tadi dengan kejut. Belang tak apa. Mu'asfar ni ialah al-ahmar asyadid, merah yang melampau. Kalau dulu-dulu ni ada tu iklan TV, dia kata apa? Iklan TV. Merah sangatlah maklum. Memang ada hadis ni, hadis dia. Orang lelaki tak boleh pakai baju terlampau merah dan terlampau kuning dan safran. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sebab apa? Dia tengok asbabul wurud al-hadis. Hadis nak tengok sebab warid. Kalau Quran asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Sebab apa jadi begitu? Sebab apa Nabi kata macam tu zaman dia kan? Zaman Nabi, warna merah, warna kuning hanya perempuan yang pakai. Hanya perempuan yang pakai. Bila lelaki pakai, tasyabuh tu, tasyabuh, menyerupai perempuan. Sebab tu lelaki tak boleh pakai baju merah dan kuning. Orang Bali kata merah menyala, kuning berjahin. Belajar bahasa. La tak apa dah. La lelaki perempuan boleh pakai. Dan zaman la tak apa. Hadis ni kisah zaman Nabi. La tak ada khusus dah, warna merah, warna kuning, dua-dua boleh pakai. Lelaki pakai, perempuan pakai. La tak ada isu lah maksudnya. Tu kena mengaji dengan ustaz tu, kena baca sendiri jengkreng. Faham? Kitab pun tak ada. tak bawa benda ni, ngurpan bawa. Baik tuan-tuan, tengok dah muslimat yang dirahmati sekalian. Yang tak boleh hari ni warna apa? Warna apa? Hak perempuan khusus pakai, hak lelaki perempuan khusus pakai warna tu. Warna apa? Pink. Ada orang pakai baju warna pink? Jangan pakai pink. Hadis ni pakai hadis ni. Tapi hadis ni merah. La merah tak pada lelaki perempuan pakai. La ni hak perempuan, hak khusus perempuan warna pink. Pink jangan pakai lelaki. Tasyabuh. Saya tidak ada baju pink, Pakcik ada. Kalau ada buang, pakai buruk. Apa-apa kalau pink saya tak akan beli. Handphone warna pink tobat lah, aku tak beli. Dia khusus untuk wanita. Kereta lagi aku tak naik. Kereta pink. Apa dia? Pakcik ni melaluk ke mana? Tak, uruf kita hari ini pink untuk perempuan. Oleh kerana itu kita elaknya pakailah. Larangan ni kita letak makruh. Nah, ada pendapat haram. Jadi kita elakkan pakai pink. Untuk hari ini. Hak zaman Nabi merah dengan kuning kunyit. Nah, gitu. Baik, tapi hak didai dengan tumbuhan tu asfar. Warna biasa tu tak apa. Nah. Baik tuan-tuan, mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ingat warna ni bagi hari ni kita lelaki elakkan warna pink lah, apa pun. Pink ke, tie pink ke, kasut pink ke, stocking pink ke, hak lelaki elakkan. Sebab warna itu sudah menjadi khusus bagi perempuan pada hari ini zaman kita. Nah, begitu. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Itulah Islam, dia sampai peringkat itu. Sehalus-halus sehingga sekecil-kecil sehingga sebesar-besarnya ada disebut oleh ulama-ulama berpandukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh buat warna ni, ada dalam hadis. Sampai tahap tu Islam tu begitu sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini kata Allah, aku sempurnakan bagi kamu agama. Semua cukup lengkap dah, tak payah duk tambah dah. Sempurna. Baik. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, katanya, ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya thawbaini mu'asfaraini
faqala inna hazihi min thiyabil kuffar fala talbasha. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, telah pernah melihat aku, kata Umar Al-Khattab lah, memakai 2 helai pakaian yang berbelang-belang, bukan belang, merah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya pakaian serupa ini adalah pakaian orang-orang kafir. Maka jangan menyerupai kafir, maka jangan kamu pakai pakaian ini. Nah, hak tadi ilah dia orang perempuan zaman tu pakai warna tu. Yang kedua ialah orang kafir suka pakai warna tu, maka jangan pakai macam dia. Baik, itu di segi warna. Di segi warna pun ada warna yang kita tak boleh pakai. Baik, selesai situ cukup dulu. Kita tutup situ, kita akan sambung pakaian yang berlagak dan sombong insya-Allah minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok